Saya ada ceritakan malam-malam saya pusing kat KL tu. Dulu-dulu buat juga, dulu ikhlas sikit, sekarang kurang ikhlas sikit. Dulu buat ikhlas sikit, sekarang kurang sikit ikhlas. Saya pusing kat KL tu, saya bungkus 300 bungkus makanan. Bungkus, saya selalu, sebab rumah saya kat KL, jadi saya ada masa malam-malam jumpa-jumpa orang. Kadang-kadang rakam, kadang tak. Tapi kawan-kawan kadang rakam lah. Bila saya pusing, ada sekali saya jumpa budak 18 orang atas jambatan. 18 orang. Bila jumpa budak-budak kecil-kecil, hidung pakai pin, telinga pakai pin, semua pakai pin, rambut warna hijau, warna merah. Saya pun kejut dia orang, "Adik, dah makan?" "Belum bang." "Jom makan. Abang belanja ke?" "Yelah aku belanja, takkan korang pula belanja kan." "Bangunlah adik." Dengan dia orang ceritalah berbual malam kan. Tak adalah saya bahasa begitu. "Bangunlah." Dia kecil-kecil memang biasa campur macam-macam kan. Bangun. Lepas tu bila bangun, ajak dia orang, ramai 18 orang ni duduk makan dengan saya. Bila makan ada 4 orang perempuan. Lepas tu bila makan, sampai pinggan pertama, saya selalu jumpa budak jahat ni, 3 perkara saya buat dengan dia lebih kurang. Pertama, saya cakap Allah sayang dia. Kalau bukan Islam, saya cakap Tuhan sayang dia. India ke, Hindu ke, Kristian ke, dia cakap apa buat ni sama macam Kristian buat. Ramai orang Kristian tengah malam cakap apa buat ni sama macam saya punya. Dia cakaplah agama dia. Kata betul-betul Tuhan sayang kita. Kita satu keluarga. Datuk kita sama. Saya sayang abang. Saya Kristian gini-gini. Tak apa, saya sayang abang. Betul-betul saya sayang abang. Dia pun saya cakap apa, saya cakap sayang dia. Lepas tu ni jumpa budak-budak ni, saya kata Allah sayang dia. Dia pun ceritalah. Ada budak 6 bulan tak balik rumah. Ada budak setahun tak balik rumah. Budak kecil-kecil. Ada darjah 5, darjah 6. Banyak tengah 1, 2, 3. Sian dah budak tu. Kita tengok dia, saya fikir apa? Yalah, susah-susah kita pernah lalui juga masing-masing susah. Tapi kita tak pernah tidur tepi jalan sampai 6 bulan. Kita tidur tepi jalan sampai 6 bulan. Takkan salah dia budak kecil. Darjah 5, darjah 6. Kita kalau mak bapak kita tak sekolah kita tak sekolah, tu je. Kalau mak bapak sekolahkan kita sekolah. Mak bapak kita suruh begini, dia dorong kita suruh jadi ni, jadilah. Dia suruh dorong jadi ni, jadi ni. Ada mak ayah dia tak kisah, tak kisah. Ada mak ayah dia ambil tausiah, tanya, gosok kat rumah, belajar teman duduk sebelah. Saya direzekikan begitu. Susah mak belajar, mak duduk sebelah. Buat air duduk sebelah. Pagi-pagi bagi apa? Suruh minum air apa? Macam-macam nak periksa kan. Kismis lah, glukosa lah. Nanti jadi tidak, tak tahulah. Tapi pagi tu ada je ubat berbalik. Ni ubat pandai lagi mak bagi kan. Pagi. Malam, sebelum tidur ada je mak teman duduk sebelah. Walaupun dia tak pandai duduk sebelah. Semangat dia. Dia tak apa reti, teman duduk sebelah. Gosok kat sebelah. Sampai sekarang ingat. Tu rezeki saya pula. Rezeki Tuan Puan. Tapi rezeki budak-budak ni tak ada duduk tepi jalan. Lepas tu saya pun, adik bila makan, kedua saya suap dia. Bila saya suap, saya memang suap dia orang. Kalau jumpa budak ni saya suap. Saya kalau jumpa budak jahat je selalu saya suap. Mana kalau tuan puan saya suap nanti, maknanya jahat jugalah tu. Saya pun suap. Betul saya suap budak ni. Lepas tu kan dia mula-mula lalu muka ganas, jahat. Budak jahat bukan budak biasa-biasa ni. Budak ni kadang yang jenis pau orang. Duit tak ada nak makan, pau orang. Biasa dia pau pelancong lah. Pelancong luar negara dia pau dia ramai. Dia bawa pisau kecil kadang. Budak-budak ni kadang teruk-teruk juga. Saya pun suap dia. Bila suap, dia orang mula-mula malu buka mulut. Ada seorang tak nak, yang lain semua nak. Lepas sampai kawan sebelah dia nak pula. Okay, ustaz suap lah. Perempuan pula, ustaz suap kami juga. Tak boleh lah. Yang lelaki je. Lepas tu suap-suap. Ustaz suap lagi. Lebih pula engkau ni kan. Sekali seorang je. Sampai pinggan pertama. Lepas tu dia orang makan. Bila dia makan suap, dia orang gembira. Lepas tu saya berbual-bual. Dengar, daripada 100 patah cakap, 99 tu mencarut je. Dia ni kalau berbual 100 patah, 99 mencarut. Melatah sikit mencarut, mengalahkan orang pertama dulu mencarut kan. Beribu patah, semua mak, ayah, atas sampai ke bawah dia sebut semua sekali kan. Tu budak-budak ni. Tapi saya memang tak kisah. Orang kadang kalau saya berakam tu orang kata ustaz ni apalah budak-budak ni jahat semua sekali. Astagfirullah, tak hormat ustaz. Saya tak ustaz satu. Kedua, saya memang tak kisah. Orang nak mencarut ke apa semua tu dah memang dah nama dakwah. Kalau taklah namanya dakwah kan. Kalau orang tak mencarut kat kita, tak maki kita, biasa je lah. Kat masjid memang semua cium tangan kita. Takkanlah tepi jalan kita nak orang cium tangan kita. Ni bukan kenal pun kita siapa apa semua. Tak ada apa-apa, biasalah budak-budak mencarut semua sekali tu. Jadi apa saya buat? Saya suap makan. Lepas tu saya kata, adik dah semayang isyak? Belum bang. Maghrib dah? Belum. Hari ni dah? Belum lagi. Semalam dah? Belum juga. Minggu ni dah? Belum. Bulan ni dah? Bila lah semayang? Adalah ustaz 3 minggu lepas ke 2 minggu lepas. Ada Jumaat saya ada semayang jugalah. Saya setiap kali pergi rumah flat, tepi jalan, tepi kat baru ni saya buat kat komuter, LRT. Dia orang suruh buat, baru ni saya dah buat dulu. Sebelum dia orang suruh saya dah buat.
LRT tu saya buat. Saya tak tahu pun nak buat kat mana lagi. Jadi saya naik kat rumah saya, naik komuter dengan kawan-kawan, beli je keripik tu sikit supaya tak terkejut sangat. Seram pula dia orang tiba-tiba kan. Bagi keripik satu, semua Cina, India, Melayu tanya, kenapa awak buat ni? Dia orang buat. Tiba-tiba tengok yang pihak-pihak ni pula call saya dah. Suruh saya buat. Tak boleh lah, suruh saya tak boleh lah kan. Suruh lain kena bayar dah. Kalau sendiri tak ada, tak payah bayar. Taklah gurau je. Jadi dia suruh dah kan. Dia orang suruh hari-hari pun tak apa ustaz. Hari-hari tak adalah nak buat kan. Bos-bos semua tu suruh buat. Sebab dia kata rupa dah lama dah orang agama lain dalam tu dah lama buat dakwah. Dia pernah tengok dalam video tu, rupa dalam tu dia bagi pamphlet. Dia itulah dekat station tu dengan dalam tu dia orang bagi pamphlet agama lain. Dia orang dah jadi. Ada budak-budak muda tengah dalam tu, dia nampak remaja tu siap ikut dia orang yang pening-pening kepala. Dia orang dalam LRT malam-malam kerja, tak tahu apa 11 malam tak balik kat bandar tu. Keluar pagi-pagi 5 pagi pukul 6, balik pukul 12 malam. Agak-agak hati dia orang tenang ke tak tenang? Pening, penat. Kadang duit nak makan pun tak ada. Kerja pada pagi sampai malam, duit nak makan pun tak ada. Jadi bila datang agama lain, peluk dia, cakap sayang, dia rindu. Dia rindu benda begitu. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya ajak budak-budak ni semayang. Adik, jom semayang. Bila semayang, sewa ke hotel, laki perempuan. Bila sewa, suruh dia mandi. Bila mandi, bau gam. Semua hidung gam. Hidung gam. Jadi saya suruh masuk bilik air, dah kuat bau gam. Yang kita rasa pening sekali. Kuat sangat bau dia. Pening kepala kita. Rasa macam kita pun awak macam betul terapung. Macam itu. Tak tahulah. Tak tahu kesan gam betul ke tak. Atau perasaan saya tak tahu lah. Tapi kita jadi pening. Balik tu pening jugalah. Lepas tu saya suruh mandi. Saya mandikan budak lelaki semua sekali. Aku je lah mandi kawan-kawan. Mandikan dia orang. Saya mandikan dia orang semua. Lepas mandi saya semayang. Mesti budak-budak ni main-main. Biar lantaklah hati saya. Mesti budak-budak ni main-main nanti. Ketawa ni. Sebab dia orang dah kepala macam tu dah. Asyik ketawa daripada tadi. Tahu tak apa yang ajaib? Semayang tu tak ada satu orang pun main. Daripada tadi dia ketawa, bila takbir je, tak ada satu bunyi pun ketawa, tak ada satu bunyi pun nak main-main. Budak kecil-kecil, takkan tak main. Tak main pula dia orang. Tu yang sedih, 2 pagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tiba-tiba dengar bunyi nangis-nangis kat belakang. Saya jadi sedih lah. Saya semayang budak jahat ni, saya sedih. Habis semayang, saya pusing belakang, budak tu dah nangis-nangis dah. Cakap-cakap sikit je, tak cakap banyak-banyak pun cakap macam ni. Kan, cakap. Tiba seorang-seorang nangis. Berbual macam ni, tengah 2 pagi. Tanya, "Dek, kau ni," dia pun cerita, "Adik saya ustaz duduk kat bilik kat KL ni. Duduk dengan mak saya kerja pelacur, bapak saya tak tahu mana satu. Banyak sangat bapak datang rumah, tak tahu mana satu. Macam ni lama sikit, tukar lain pula. Lari dia tengok. Dia marah bapak dia, tapi dia buat benda yang sama. Kebencian dia buat, dia ulang perkara yang sama. Tak perempuan cakap, mak saya macam ni, diburukkan mak dia. Dia buat benda yang sama yang apa yang mak dia buat. Dia tukar-tukar, saya jumpa. Lepas tu ada budak duduk dengan atuk. Atuk jual apa ni? Datuk dapat duit zakat sikit. Duit zakat pula dah lah sikit. Lepas tu atuk pula mabuk, mengamuk. Dia tak balik rumah. Jadi ada budak ni majoriti begitu. Tapi ada seorang 2 anak orang kaya-kaya. Kaya betul, bukan kaya sikit. Saya kenal pula bapak dia, orang kaya betul. Kenal. "Oh, kau anak ni ke?" Saya pun alhamdulillah yang berapa orang saya hantar balik rumah. Ada beberapa orang hantar belajar sini. Ada yang memang budak tu tak ni, saya tak paksa siapa-siapa, siapa yang nak, saya kawan sampai dia nak. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya bila jumpa macam tu saya jadi sedih. Jadi sedih. Semenjak balik tu rasa resah sikit. Saya biasa-biasa tapi sedih. Kita jadi kesian fikir, apa nak buat? Macam kita seorang tahu dia orang, kenal dia orang percaya kat kita. Tapi apa kita boleh buat sebagai orang yang hari-hari ceramah agama, cakap agama, nampak macam baik, orang puji. Tapi sebenarnya kita kejam. Kita tak buat apa-apa pada budak-budak ni semua. Bukan sikit, ramai. Saya duduk Islam ke orang dekat KL tu. Setiap kali pusing malam tu, mesti ada seorang masuk Islam. Daripada akhir bulan Ramadan sampai sekarang, ada lebih kurang 13 orang masuk Islam. 13. Semua masuk tempat belajar. Bukan ceramah, saya tak pandai ceramah satu. Tapi dia orang memang tiba-tiba dia nak masuk Islam. Buat, cakap sikit dia masuk Islam. Hantar tempat belajar, sekali jadi baik. Tengah-tengah saya cakap, ada budak perempuan duduk tepi saya, 14 tahun. Ni kat jambot ni. Duduk mana dek? Bawah jambatan. Ikut boyfriend. Boyfriend umur 24 tahun. Duduk bawah jambatan. Mak yang kau tak marah? Dia orang pun tak kisah ustaz. Dia orang kat rumah dengan ais kat rumah kan. Isap dadah kat rumah. Jadi dia tak kisah nak dia balik, dia tak balik. Jadi apa jadi? Budak-budak tanya, "Ustaz," dia nangis. Boleh tolong saya tak? Saya nak belajar semayang semula ustaz. Saya dah lama tak semayang. Budak perempuan 14 tahun. Biar betul umur kau 14 tahun. Tengok IC kau. Rupanya nampak macam budak remaja besar. 14 tahun baru. Duduk tepi jalan. Duduk bawah jambatan. Ramai. Bukan sikit. Ramai. Lahir mana? KL. Lahir mana? Perak. Lahir mana? Johor. Tengok IC dia.
Tuan-tuan dan puan sekalian, lepas jumpa budak-budak ni saya jadi sedih sebab semenjak tu saya balik rumah, saya fikir kalau budak tepi jalan macam ni, cakap Allah sayang, suap dia rasa sangat nak berubah. Macam mana kalau kita buat perkara yang sama pada anak-anak kita kat rumah? Anak-anak kita kat rumah. Patut dia duduk kita siang malam, patut dia jadi anak macam anak sahabat patutnya. Hari-hari duduk kita. Berdakwah anak orang, 5 minit berubah dia doktor. Berubah jadi orang baik. Anak kita hari-hari duduk kita. Tapi kita kurang beri dia kasih sayang. Untuk tuan-puan sekalian, saya semenjak tu balik jumpa budak-budak jahat ni, orang kata budak jahat, orang kata. Dia budak baik-baik. Tapi bila balik rumah, saya selalu suap anak-anak saya. Sebab tu tuan-puan kat rumah selalu suap anak, isteri, suami, suap makan. Lalu suap dia orang makan. Satu-satu. Lepas tu selalu peluk dia orang, peluk. Budak jahat ni, peluk dia. Peluk lama sikit. Memang jadi je. Satu cakap Allah sayang, suap makan, peluk dia. Mana-mana anak yang nakal buat. Kalau suami nakal pun buat macam tu juga. Isteri nakal pun sama. Suap makan, cakap Allah sayang, peluk dia. Cakap sayang kat dia, suap dia makan, peluk dia.